Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid 4UM yang saya kasihi sekalian. Okey, apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat hari ini dan bersedia untuk meneruskan PDPR sejarah kita untuk hari ini, Khamis 8 Julai 2021. Okey, jadi macam biasa sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey murid-murid, minggu lepas kita dah masuk unit yang ke-6 iaitu zaman prasejarah. Okey, jom kita recall sedikit tentang apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, zaman prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Kita dapat 4 tahap zaman prasejarah iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Okey, minggu lepas kita dah pun cover dua subtopik pertama untuk unit ke-6 ini iaitu maksud dan juga contoh lokasi. Okey, ingat murid-murid? Okey, contoh lokasi yang kita dah tengok adalah seperti di Gua Niah Miri Sarawak iaitu lokasi zaman Paleolitik. Dan juga seperti Gua Musang, Gua Cha di Gua Musang Kelantan iaitu contoh lokasi zaman Mesolitik dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan dua topik yang berikut iaitu ciri kehidupan zaman prasejarah dan sumbangan teknologi zaman prasejarah. Okey, jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui ciri kehidupan zaman prasejarah dari segi sosial dan juga ekonomi dan juga sumbangan teknologi zaman prasejarah. Okey, jadi murid-murid boleh buka muka surat 78 ya. Buku teks muka surat 78. Okey, jom kita tengok kegiatan hidup manusia zaman prasejarah. Okey, untuk subtopik ini kita akan tengok dua jenis kegiatan manusia pada zaman prasejarah iaitu dari segi sosial dan juga ekonomi. Okey, apa itu sosial murid-murid? Sosial adalah segala yang berkaitan dengan masyarakat. Maksudnya segala aspek bagaimana manusia itu bersosial. Maksudnya dari segi penempatannya, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka meneruskan hidup sesama mereka di kelompok ke atau tidak, okey, dan sebagainya. Okey, ekonomi pula boleh kita faham sebagai apa-apa urusan tentang perkara-perkara rumah tangga seperti perbelanjaan, penggunaan barang-barang, maksudnya bagaimana mereka menggunakan sesuatu atau menggunakan perkhidmatan sesuatu untuk menguruskan rumah tangga mereka, untuk mereka hidup, ya, apa kegiatannya yang dilakukan untuk meneruskan hidup. Okey, itu secara dasarnya lah. Okey, jom kita tengok setiap satu ya. Okey, yang ini adalah kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, jom kita baca. Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Okey, jadi macam kita dah belajar sebelum ni, setiap tahap ni terdapat perubahan ya. Semakin lama semakin banyak perubahan untuk manusia ni menghadapi perubahan persekitaran juga. Okey, jadi kita akan tengok apa dia kegiatan sosial untuk kegiatan sosial yang manusia pada zaman tersebut. Okey, yang pertama ada pada zaman Paleolitik. Okey, manusia pada zaman Paleolitik hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Okey, apa itu nomad? Nomad bermaksud mereka sentiasa berpindah randah.
Okey, mereka tidak tetap pada satu tempat saja. Mereka akan berpindah-pindah. Okey, jadi pada zaman Paleolitik, manusia hidup secara nomad, mereka berpindah-pindah dalam kelompok kecil saja. Okey, kelompok kecil mungkin di kalangan ahli keluarga terdekat saja. Okey, mungkin keluarga kecil. Okey, dalam kelompok kecil je mereka akan berpindah-pindah. Okey, waktu ini manusia tinggal di dalam gua. Okey, dalam gua. Mereka tinggal dalam gua dan mereka mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas. Okey, nampak dalam gambar ni mereka mahir menggunakan api sebagai senjata untuk melindungi diri daripada haiwan buas. Okey, seperti harimau, ular dan sebagainya. Okey. Okey, masuk ke zaman Mesolitik iaitu tahap zaman prasejarah yang kedua. Okey, manusia masih hidup secara nomad dalam kelompok kecil juga ya. Mereka masih berpindah randah dalam kelompok kecil saja. Okey, tetapi ada perubahan dari segi penempatan di mana mereka tidak lagi tinggal di dalam gua sahaja, tetapi mereka juga tinggal di pesisir pantai atau muara sungai. Okey, awak boleh nampak macam dalam gambar ni. Okey, dan seterusnya berpindah ke tahap ketiga iaitu zaman Neolitik. Okey, manusia pada zaman ini hidup menetap dalam kelompok yang besar. Okey, macam tadi kelompok kecil. Okey, bila masuk zaman Neolitik, mereka mula hidup dalam kelompok yang besar. Mungkin beberapa keluarga. Dan waktu ini mereka membina pertempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Okey, mereka membina pertempatan. Maksudnya mereka bina rumah sendiri yang mereka tinggal lebih lama. Mereka sudah tidak mengamalkan kehidupan nomad lagi. Mereka sudah tidak pindah randah, tapi mereka bina pertempatan. Nampak ni, diorang bina rumah. Jadi bila ada rumah, ada pertempatan yang lebih macam stabil macam tu. So mereka tidak pindah randah lah. Mereka akan tetap di sini. Okey, dan seterusnya pada zaman logam, mereka hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Okey, bila lebih besar, lebih ramai, mungkin ini adalah permulaannya pembinaan sebuah kampung. Okey, jadi mereka mempunyai ketua sebagai pemimpin. Okey, bila dah ramai, perlunya ada ketua. Jadi waktu ini juga mereka mula mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Okey. Okey, habis kepada kegiatan sosial, kita tengok pula kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey, perubahan dan kesinambungan zaman prasejarah membawa kesan yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia prasejarah bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, contoh yang pertama, pada zaman Paleolitik, manusia menggunakan peralatan daripada batu. Okey, mereka juga mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Dan pada waktu itu, mereka berkongsi makanan sesama sendiri. Okey, apabila masuk ke zaman Mesolitik, mereka menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Okey, masih lagi peralatan daripada batu, tapi buatannya lebih baik. Mereka juga mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Okey, waktu ini perkongsian makanan masih berlaku. Okey, mereka berkongsi je makanan sebab mereka pun masa tu tinggal dalam kelompok yang kecil, kan? Jadi tak ada masalah untuk berkongsi makanan. Okey, seterusnya pada zaman Neolitik, mereka menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Okey, dan kegiatan mereka juga pada waktu itu bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Okay, kita nampak ya banyak kemajuan yang terjadi dibandingkan dengan tahap sebelum ini. Okey, mereka juga menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Okey, pada waktu ini maksudnya mereka tidak berkongsi dia macam tak berkongsi makanan tapi dia buat aktiviti perdagangan secara tukar barang. Okey, kalau macam orang ni nak sayur, okey dia tukar dengan ikan. Okey, tukar sesama suka.
Okey, dan pengkhususan kerja. Okey, maksudnya ada yang bekerja sebagai nelayan saja, bertangkap ikan saja, ada yang bekerja sebagai petani saja, iaitu dia bercocok tanam sahaja. Jadi bila orang yang tangkap ikan ni perlukan sayur, dia akan bertukar dengan orang yang bercocok tanam. Okey, masuk kepada zaman logam, manusia pada zaman ini menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Okey, dan perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Dan aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang dan pada waktu ini juga mereka menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Okey, memandangkan ada perdagangan dan pelayaran, jadi waktu ini mereka dapat berhubung dengan kerajaan luar. Okey, seterusnya kita tengok sumbangan teknologi manusia pada zaman prasejarah. Okey, terdapat beberapa elemen atau beberapa bahagian iaitu sumbangan dari segi sumbangan teknologi pada aspek pertanian, yang kedua komunikasi, yang ketiga sistem pengangkutan dan yang keempat keperluan rumah. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, manusia prasejarah mencipta peralatan bersesuaian dengan keperluan pada masa itu. Peningkatan teknologi mendorong kehidupan manusia menjadi lebih baik. Okey, kita tengok ya. Perubahan dalam pertanian. Masa dahulu, mereka menggunakan peralatan asas seperti batu dan kayu. Dan waktu sekarang, kita menggunakan jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Okey, ini adalah contoh perkembangan teknologi dalam pertanian. Okay, yang kedua, dalam komunikasi, masa dahulu manusia menggunakan lukisan, asap dan bunyi. Dan kita pula sekarang menggunakan alat komunikasi moden bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan kita. Okey, dan seterusnya pada sistem pengangkutan masa dahulu, manusia menggunakan perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Dan kita pula sekarang menggunakan kapal yang lebih selamat dan menjimatkan masa. Okey, dari aspek keperluan rumah pula, masa dahulu, manusia menggunakan kayu api untuk memasak dan masa sekarang kita menggunakan dapur elektrik yang lebih mudah dan selamat. Okey, so itu adalah sumbangan teknologi dan secara kesimpulannya, sumbangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan kemudahan pada masa kini ialah hasil daripada inovasi teknologi yang sentiasa berkembang. Okey, jadi ini adalah rumusan yang kita dah belajar sebelum ni. Kita dah tengok, kita dah belajar apa itu zaman prasejarah, lokasi dan cara hidup mereka secara sosial dan ekonomi dan juga sumbangan teknologi. Okey, jadi untuk hari ini jangan lupa siapkan latihan. Okey, dan kita akan jumpa lagi minggu depan untuk belajar unit yang seterusnya. Okey, jangan lupa siapkan latihan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.